أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Idham bin Khara Anwar dan juga sahabat-sahabat yang berkumpulan dengan saya akan membentangkan tugasan yang kedua bagi kursus PIMK 3043 pengajian akidah di bawah tajuk pembentangan isu-isu berkaitan dengan nubuwah dan Al-Quran. Berikut adalah senarai ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri Muhammad Idham bin Khara Anwar dan juga Nurul Afifah Maisarah binti Mak Saleh, seterusnya Nurul Ain binti Muhammad Nur dan juga yang terakhir Nur Amalia binti Abdul Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan mulakan dengan pembentangan yang pertama berkaitan dengan konsep nubuwah. Jadi untuk menghurai lebih lanjut berkaitan dengan konsep nubuwah ini, saya mengambil satu petikan dalam kitab Syu'ab Al-Iman karangan Al-Baihaqi pada tahun 2003. Beliau menyebutkan bahawa nubuwah merupakan satu perkabaran atau berita khas yang dipilih untuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hambanya, lalu diberikan kepadanya keistimewaan dengan menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan syariat Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada suruhan Allah Subhanahu wa taala, tegahan Allah, nasihat, tunjuk ajar dan juga didikan melalui penyampaian kabar berita gembira serta siksaan, amaran siksaan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil dalam surah Ali Imran ayat yang ke-33, surah yang ketiga dalam Al-Quran, ayat yang ke-33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim serta keluarga Imran melebihi segala umat yang ada pada masa zaman mereka masing-masing. Jadi berdasarkan ayat ini kita dapat lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, termasuklah dalam susul galur keluarga Nabi Ibrahim terkandung nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui susul galur Sayyidina Adnan, iaitu melalui kepada Nabi Ismail alaihi salam, dan juga keluarga Imran, yang mana mereka ini insan-insan yang terpilih ini Allah pilih untuk mengangkat darjat mereka melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka tersebut. Dan juga satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat yang ke-89 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab suci dan juga hikmah, iaitu ilmu, pengetahuan serta pangkat kenabian. Jadi kita dapat lihat di sini di mana para nabi, para nabi diangkatkan pangkat kepada mereka, menerima pangkat kenabian dan juga diutuskan kepada mereka kitab-kitab suci serta dikurniakan kepada mereka hikmah, iaitu ilmu pengetahuan berkaitan dengan ketuhanan dan juga kehidupan. Jadi setakat itu sahaja berkaitan dengan konsep nubuwah. Kita teruskan dengan konsep Al-Quran yang akan disampaikan oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Tafadhal mashkura wa minallahi ma'jura. Silakan. Okey, terima kasih kepada Idham. Sekarang kita tengok pula apa itu konsep Al-Quran.
Okey, Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam, ditulis dalam mushaf, dipindahkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dikira sebagai ibadah. Okey, Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Okey, Al-Quran maksudnya Al-Quran ni makna dan lafaz dia semuanya adalah daripada Allah. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammad kita sebagai mukjizat kepada baginda. Dan bila sebut mukjizat maksudnya dia tak dapat ditandingi oleh manusia, sebabnya kemampuan kita sebagai manusia adalah terbatas. Okey. Ditulis dalam mushaf, dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Okey, secara mutawatir maksudnya dari satu generasi kepada satu generasi. Dan membacanya dikira sebagai ibadah. Okey, setiap satu huruf yang kita baca tu diberi 10 kebaikan. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada konsep orientalis yang akan disampaikan oleh pembentang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah Maisarah binti Muhammad Saleh akan meneruskan pembentangan ni dengan tajuk konsep orientalisme. Okey, first sekali kita kena tahu apakah maksud orientalisme ni. Okey, orientalisme ni ialah satu gerakan penyelidikan mengenai hal-hal ketimuran, khasnya mengenai agama Islam dan apa-apa sahaja yang berkaitan dengannya. Contohnya seperti sejarah agama-agama di timur, budaya, bahasa, falsafah, sosioekonomi, adat istiadat dan kesenian. Ataupun banyak lagi lah asalkan yang berkaitan dengan ketimuran. Okey, seterusnya orientalisme ni merupakan gerakan yang didokong oleh para sarjana barat yang terdiri daripada orang-orang Yahudi dan Kristian. Ia juga boleh dimaksudkan sebagai satu bentuk aliran kefahaman yang boleh dihubung kaitkan kepada suatu aliran pemikiran atau pembelajaran mengenai kehidupan bangsa-bangsa timur umumnya dan mengenai tamadun Islam serta bangsa Arab. Okey, seterusnya kita tengok macam mana idea dan pengaruh orientalisme barat ni dia boleh tersebar dan berkembang di Malaysia. Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat kumpulkan di sini ada tiga cara macam mana idea dan orientalisme barat ni boleh menyerap masuk ke dalam Malaysia. Yang pertama ialah status dan reputasi yang baik yang dimiliki oleh dunia akademik barat untuk pengajian Islam sebagai pusat yang kononnya berprestij tinggi. Okay, jadi bila kita balik semula kepada zaman awal tamadun manusia dulu, kita dapat lihat bahawa zaman tamadun barat dia lebih dilihat sebagai satu tamadun yang lebih maju dan lebih bertamadun tinggi berbanding dengan tamadun Islam pada ketika itu. Sebab tamadun barat pada masa tu dia banyak berfokuskan ataupun lebih ada kepada sains dan teknologi yang sangat hebat berbanding dengan tamadun Islam. Pada masa tu dia hanya berpusatkan kepada taklid dan tak ada sandaran kepada sains. So dekat situ dia nampak yang kedudukan yang dimiliki oleh dunia barat ataupun tamadun barat pada masa tu dia lebih tinggi dan lebih maju daripada Islam. So bermula dari situlah sampai sekarang ni kita nampak yang tamadun ataupun kuasa-kuasa barat ni akademik diorang lebih hebat berbanding Islam. Yang kedua, perkembangan teknologi maklumat di dalam arus globalisasi moden telah menyebabkan penyebaran suatu kefahaman baru yang mempropagandakan dunia barat sebagai tamadun yang paling maju, moden, berberi kemanusiaan dan penuh dengan kebaikan untuk kehidupan umat manusia sejagat. So, kita tahu kan, negara yang telah banyak menciptakan teknologi maklumat iaitu daripada pihak barat.
So di sini pihak barat kita nampak telah menghasilkan pelbagai jenis teknologi yang canggih. So dekat situ barat ni diambil kesempatan untuk menyebarkan orang kata macam kefahaman baru kepada orang-orang Islam. Pada mulanya barat ni dia akan bagi nampak yang diorang ni hebat dari segi ekonomi apa semua, diorang akan mempelopori ekonomi sampailah akhirnya bila diorang dah berjaya mempelopori ekonomi berbanding dengan negara-negara Islam, so diorang akan mula untuk meresap masuk fahaman-fahaman ataupun unsur-unsur yang membenci kepada Islam. So yang ketiga ialah sikap hormat dan mentaliti yang mengagungkan bekas penjajah yang dianggap sebagai kuasa yang agung yang dideritai oleh umat Islam. Okay, walaupun benda ni kita dengar macam agak macam sensitif, secara hakikatnya memang wujud pemerintah Islam yang melantik golongan-golongan barat ni sebagai penasihat kepada institusi Islam yang ada di Malaysia. Yang mana institusi Islam tu adalah hasil daripada duit-duit orang Islam, duit-duit rakyat Islam untuk menubuhkan institusi Islam tu. Tapi pemerintah Islam tu dengan sewenang-wenangnya dia telah melantik penasihat daripada golongan barat. So sebenarnya ada tau golongan barat yang telah dilantik tu, dia sebenarnya bekerja ataupun menjadi ada berkaitan dengan syarikat-syarikat besar di barat yang mana syarikat tu dia telah bekerjasama dengan dengan Israel, dengan Presiden Donald Trump apa semua dekat White House tanpa orang-orang Islam yang lain tahu. So dekat sini tokoh-tokoh barat yang telah dilantik ni telah mengambil kesempatan lah untuk mempengaruhi tokoh ataupun pemerintah Islam yang telah melantik mereka. So dekat situ dia ambil kesempatan untuk meresap masukkan lagi idea-idea fahaman yang diorang bawa untuk merosakkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bertemu lagi dalam pembentangan ini. Kita telah faham berkaitan dengan konsep nubuwah. Kita telah menelusuri berkaitan dengan konsep Al-Quran. Kita telah faham berkaitan dengan konsep orientalisme dan juga kita telah meneroka berkaitan dengan bagaimana idea dan juga pengaruh orientalisme boleh meresap masuk ke dalam masyarakat Malaysia. Jadi kita teruskan dengan isu-isu semasa yang berkaitan dengan penyerapan dakwah orientalis tentang nubuwah dan juga Al-Quran. Baik, terdapat lebih kurang 4 isu semasa. Yes, 4 isu semasa yang diperkatakan berkaitan dengan nubuwah serta Al-Quran. Dan yang pertama, hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah pelarian. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tunduk kepada hawa nafsu. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedofilia. Dan yang keempat, Al-Quran adalah rekaan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah wa li'azabillah. Kita menghuraikan isu-isu ini dan juga kita harus mengambil serius dan mengambil perhatian. Fahamkan betul-betul berkaitan dengan isu ini dan kita akan sebarkan seluas-luasnya kepada masyarakat Islam di luar sana supaya semua menegakkan kebenaran, menghindarkan segala penghinaan terhadap Rasulullah SAW dan juga kita menyelamatkan masyarakat kita, umat Islam masa kini supaya tidak terpengaruh dengan sebarang dakwah orientalis, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan pembentang seterusnya untuk menguraikan isu yang pertama berkaitan dengan hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah pelarian. Mari kita dengarkan. Okey, kita masuk kepada isu yang pertama iaitu hijrah Nabi adalah pelarian. Okey, golongan orientalis ni dia samakan hijrah Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah sebagai satu bentuk pelarian atas tujuan baginda
nak lari ataupun bersembunyi daripada musuh. Okay. Dan kesan daripada pahaman yang dicetuskan oleh pihak orientalis ni, di Malaysia pada Julai 2020 yang lalu, ada susulan sentimen anti warga asing termasuk terhadap pelarian kerana ketakutan mengenai virus merebak di kalangan rakyat di Malaysia. Okay. Susulan ni, dalam susulan sentimen anti warga asing ni, Presiden Amanah iaitu YB Muhammad Sabu, dia disebutkan dalam Dewan Rakyat, diingatkan bahawa tokoh-tokoh penting dalam Islam juga pernah menjadi pelarian. Termasuklah Nabi Muhammad yang harus melarikan diri daripada Mekah ke Madinah setelah hidup baginda terancam. Okey, kenyataan daripada YB Muhammad Sabu ni telah mendapat perhatian daripada Mufti Perak. Okey, sebabnya Mufti Perak iaitu Tan Sri Harusani Zakaria berkata, di antara istilah hijrah dengan pelarian sangat-sangatlah berbeza maksud yang terkandung. Okey, dan tindakan YB Muhammad Sabu yang menyamakan hijrah pelarian dan dengan hijrah Nabi Muhammad sangat-sangatlah merendahkan kedudukan agama Islam. Okey, sebabnya seperti yang kita tahu, hijrah Nabi ni berlaku atas tuntutan perintah yang diturunkan oleh Allah kepada baginda dan juga untuk mengukuhkan kedudukan Islam. Jadi, bila kita samakan hijrah Nabi sebagai pelarian adalah sangat-sangat tidak patut. Sebabnya, dia akan menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan umat Islam sendiri. Dan daripada itu juga akan timbulnya sikap Islamofobia dalam kalangan umat Islam. Okay? Jadinya Mufti Perak ni dinasihatkan supaya kita sebagai umat Islam fahami dan dalami dulu agama Islam melalui saluran yang betul. Maksudnya daripada ulama'-ulama' dan juga kitab-kitab yang muktabar, bukannya menerima secara bulat-bulat apa yang disampaikan oleh golongan orientalis. Okey? Jadi seterusnya kita tengok pula apa hujah-hujah yang boleh kita gunakan untuk menolak fahaman yang disebarkan oleh pihak orientalis. Okey, seterusnya kita tengok hujah bagi menolak fahaman yang ditimbulkan oleh orientalis mengenai penghijrahan Nabi yang disamakan dengan pelarian. Okey, golongan orientalis ni disamakan hijrah Nabi dengan pelarian. Tapi kita tengok dulu apa maksud sebenar pelarian yang dikatakan. Okey, pelarian ni maksudnya orang yang melarikan diri ke negara lain disebabkan oleh revolusi yang terjadi di negara mereka ataupun mereka diserang oleh musuh. Jadinya, apa yang kita faham, pelarian ni adalah orang yang melarikan diri sebab mereka dilucutkan hak warga negara ataupun negara mereka diserang oleh musuh. Jadinya mereka terpaksa melarikan diri ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan dan hanya negara-negara yang bersimpati sahaja yang akan bawa masuk pelarian ni ke negara mereka. Okey, manakala kita tengok pula apa tujuan sebenar Nabi hijrah. Okey, yang pertama, berlakunya gangguan oleh Arab Quraisy yang menyebabkan penyebaran Islam di Mekah ni terjejas. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah dan rakyat di Madinah juga telah berjanji untuk memberi perlindungan kepada baginda. Jadi kita nampak kat sini, okay, hijrah Nabi bukan berlaku atas faktor terpaksa macam pelarian. Okay? Hijrah Nabi berlaku atas sebab perintah yang diturunkan oleh Allah. Dan yang kedua, rakyat di kota Madinah juga secara sukarela ingin memberi perlindungan kepada baginda. Okay, berbeza dengan pelarian, negara-negara yang menerima kemasukan pelarian ni adalah disebabkan faktor simpati. Okay. Yang kedua, tujuan sebenar Nabi hijrah adalah sebagai strategi dakwah untuk mengukuhkan kedudukan dan kedaulatan agama Islam melalui medium politik yang bersumberkan wahyu. Okay, jadinya tujuan sebenar Nabi hijrah untuk kukuhkan lagi kedudukan agama Islam dan
melalui media politik yang bersumberkan wahyu. Jadi Nabi berhijrah ni adalah bersumberkan wahyu, bukan disebabkan faktor terpaksa ataupun berlaku penindasan kepada Nabi. Okey. Dan kesan daripada perhijrahan Nabi ni terbentuklah Piagam Madinah yang menjadi asas dalam pembentukan sesebuah negara. Okey. Jadinya daripada Piagam Madinah ni lah asas Islam menjadi lebih kuat dan tersebarnya Islam secara meluas. Okay, jadi berdasarkan hujah-hujah di atas, jelaslah bahawa konsep hijrah dan pelarian itu adalah berbeza. Okay, sebab nak dibandingkan dengan pelarian, hijrah adalah satu perkara yang mulia berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okay. Jadinya, daripada hujah-hujah yang disebut ni, kita dapat tengok fahaman yang ditimbulkan oleh orientalis yang menyamakan hijrah Nabi dengan pelarian ni sangat-sangatlah bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay? Jadinya disebabkan oleh fahaman yang ditimbulkan ni telah menyebabkan martabat Islam dan martabat Rasulullah sendiri jatuh. Jadi kita sebagai umat Islam, kita tak boleh menerima fahaman orientalis secara bulat-bulat. Kita kena rujuk kepada ajaran yang disampaikan oleh agama Islam kita sendiri dahulu. Okay? Jadi seterusnya kita tengok pula kepada isu kedua yang akan disampaikan oleh pembentang yang seterusnya. So bismillah, kita bertemu lagi dalam pembentangan kali ini. Jadi, terima kasih kepada pembentang sebentar tadi yang menguraikan tentang hijrah Rasulullah SAW merupakan sebuah pelarian. Jadi kita dapat lihat hujah-hujah yang membidas bahawa dakwaan yang didakwa oleh para orientalis berkaitan dengan hijrah Rasulullah SAW. Jadi seterusnya saya akan teruskan dengan Nabi Muhammad SAW tunduk kepada hawa nafsu. Betul ke dakwaan ini? Sudah pastinya salah lagi dipersalahkan. Memang tidak betul sama sekali berkaitan dengan dakwah orientalisme ni. Jadi fahaman ini dibawa oleh orientalis yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW mementingkan hawa nafsu sendiri hanya kerana Nabi Muhammad mempunyai ramai sangat isteri. Contohnya isu yang timbul ketika kempen Rasulullah, tokoh seks suci Islam, anjuran kelab taat suami pada tahun 2012. Nampak? Penubuhan NGO seperti ini telah mengadakan satu kempen untuk menghina Rasulullah SAW. Perkara ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Okey? Jadi mari kita lihat apa hujah untuk kita membidas perkara ini. Jom kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey? Bismillah. Baik, kekal semangat semuanya. Kita teruskan dengan hujah-hujah untuk membidas, untuk menolak dakwaan bahawa Rasulullah SAW merupakan seorang yang tunduk kepada hawa nafsu. Jadi, jom kita lihat satu persatu hujah-hujah untuk membidas dakwaan ini. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW berkahwin bukan kerana syahwat, bahkan bertujuan untuk menyebarkan kasih sayang yang dilakukan oleh baginda berdasarkan wahyu semata-mata, bukanlah kerana nafsu. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak diberi pengkhususan dalam berpoligami, di mana baginda SAW berpoligami sebelum turunnya surah An-Nisa yang menentukan kuota-kuota untuk berpoligami. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat isteri-isteri Rasulullah SAW apabila mereka membuat keputusan untuk kekal bersama Rasulullah SAW dengan menggelarkan mereka sebagai Ummahatul Mukminin. Yang keempat,
Jika benar Rasulullah SAW tunduk kepada hawa nafsu wanita semata-mata, mengapa ketika peristiwa kaum kafir ingin menawarkan harta, menawarkan pangkat dan menawarkan wanita-wanita yang cantik sebagai pertukaran untuk memberhentikan dakwah, baginda SAW menolak begitu sahaja? Jadi di sini kita boleh lihat secara logiknya Rasulullah bukanlah memandang kepada hawa nafsu untuk mengejar wanita semata-mata. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, setiap pernikahan, setiap perkahwinan Rasulullah SAW pasti dan sangat pasti ada pelbagai hikmah di sebaliknya. Jadi begitulah hujah-hujah untuk kita menolak dakwaan yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW merupakan seseorang yang tunduk kepada hawa nafsu semata-mata. Jadi kita sebagai umat Islam harus mempertahankan hak Rasulullah SAW, mempertahankan kepribadian Rasulullah SAW, pertahankan kemuliaan Rasulullah SAW. Jangan biarkan Rasulullah dipijak, dihina begitu sahaja, atau kita nak menjadi umat yang derhaka kepada Rasulullah, yang tidak menghargai perjuangan Rasulullah. Sudah pastinya tidak. Jadi ayuh umat Islam bangkit untuk kita tegakkan kebenaran, untuk kita tegakkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan pembentang seterusnya berkaitan dengan lagi dua isu, iaitu berkaitan dengan pedofilia dan juga Al-Quran. Jadi saya teruskan, saya serahkan kepada mereka. Silakan. Okay, so isu nubuwah yang ketiga ialah golongan dakwah orientalis ni, orientalis barat ni, dia mengatakan Nabi Muhammad ialah seorang pedofilia. Okay. Jadi fahaman ni, dia menyatakan Nabi Muhammad ni sebagai seorang yang ada rangsangan seks kepada kanak-kanak sebab baginda menikahi Sayyidatina Aisyah ketika mana Sayyidatina Aisyah tu berumur 6 tahun. So dekat situ lah golongan orientalis barat ni dia ambil kesempatan untuk untuk menindas ataupun menghina Islam dengan ambil isu yang orang kata agak nampak sensitif tu kan, sebab baginda menikahi kanak-kanak, sedangkan pada masa tu baginda dah menikah, dah lanjut usia. So dekat sini pernah wujudnya satu isu di mana seorang wanita Austria berusia dalam 40-an yang hanya dikenali sebagai ES, dia pada tahun 2009 dia telah membuat dakwaan dalam dua seminar yang telah diadakannya dengan mengatakan perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan seorang kanak-kanak perempuan iaitu Sayyidatina Aisyah tu sama dengan perbuatan pedofilia, yang mana kita tahu pedofilia ialah rangsangan seseorang dewasa kepada kanak-kanak. So dekat sini sangat-sangat bercanggah dan sangat-sangat jelas menghina agama Islam. So wanita Austria ni dia telah pun diterima hukuman lah oleh negara Austria sebab penghinaan kepada agama lain. So kita tengok apa hujah yang boleh kita bawakan untuk kita menolak fahaman yang dibawa oleh orientalis barat ni dengan mengatakan Nabi Muhammad sebagai seorang pedofilia. Okay, yang pertama, kita tengok apa sebenarnya sebab perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Okay, daripada Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Aisyah sendiri berkata, Rasulullah pernah bersabda, aku bermimpi melihatmu selama 3 hari berturut-turut. Malaikat datang kepadaku dengan membawa gambaranmu di dalam balutan sehelai kain sutera. Malaikat berkata, inilah gambaran isterimu, wahai Muhammad. Dan aku pun membuka kain sutera yang menutupi wajahmu itu. Ternyata itu adalah engkau. Maka aku katakan, jika memang ini daripada Allah, niscaya Allah yang melaksanakannya. Maksudnya Allah yang memerintahkannya. Jadi di sini hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, kitab Fadail Sahabah radhiyallahu anhum. Okay, jadi di sini jelas bahawa perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Aisyah adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya suka-suka Nabi Muhammad jumpa Sayyidatina Aisyah lalu Nabi Muhammad kahwin. Tak. Sebenarnya ada hadis yang mengatakan Rasulullah bermimpi bahawa
dan kita tahu kan mimpi Rasulullah ni adalah satu wahyu ataupun petunjuk daripada Allah. Poin yang kedua, hujah yang kedua untuk menolak ni, perkahwinan baginda tidak menjadi fitnah dalam kalangan masyarakat Arab kerana amalan nikah as-sighar iaitu amalan saling bertukar anak perempuan yang masih muda antara bapa-bapa untuk menikahwini adalah satu perkara yang lazim. Okay. Jika kita fikir secara logik kan, kenapa waktu sekarang sahaja, pada masa sekarang je, wujudnya fahaman ataupun ni kan, dakwah ni yang mengatakan Nabi Muhammad kahwin dengan Sayyidatina Aisyah merupakan satu perkara pedofilia. Kenapa baru sekarang? Kenapa kalau benda ni salah, kenapa bukan dulu lagi, pada zaman Nabi lagi, perbuatan Nabi tu dikutuk oleh orang-orang pada masa tu? Cuba kita fikir. Jadi, jelaslah kita nampak bahawa pada masa tu, Nabi Muhammad kahwin dengan Sayyidatina Aisyah bukan satu perkara yang satu perkara yang janggal ataupun satu perkara yang salah lah pada ketika tu. Yang ketiga, Sayyidatina Aisyah pernah bertunang dengan Jubair bin Mut'im bin Adi sebelum dibatalkan dan dikahwinkan dengan Rasulullah. Jelas wakil ketika itu tidak ada masalah berkahwin ketika masa kecil. So dekat sini memang pada zaman tu memang benda yang biasa kahwin zaman muda. So takkanlah kenapa orang orientalis barat tu hanya fitnah ataupun hanya buat isu yang Nabi Muhammad je pedofilia. Kenapa dia tak cakap orang-orang zaman dahulu tu memang pedofilia? Cuba kita fikir kan. So di sini kita cakap Sayyidatina Aisyah ni pernah bertunang. So dekat situ takkanlah Nabi ni bersifat pedofilia kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. So dekat situ kita nampak kalau betul lah kan orang Nabi ni, orang cakap barat tu cakap Nabi tu pedofilia, kiranya Jubair bin Mut'im ni pedofilia jugalah. Kenapa dia tak cakap Jubair bin Mut'im ni juga pedofilia? Sebab dia nak bertunang dengan Sayyidatina Aisyah yang masa tu juga masih kecil. So di sini nampak jelas bahawa orientalis barat ni hanya sasarkan kepada Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad ialah lelaki terunggul yang mempunyai pengaruh yang besar di seluruh dunia, bukan sahaja dalam agama Islam. Okay, next. Hujah yang seterusnya, dalam kalangan isteri hanya Sayyidatina Aisyah yang dikahwini Rasulullah semasa berumur lingkungan kanak-kanak. Okay, kita lihat kan dalam ramai-ramai isteri Nabi, kenapa hanya Sayyidatina Aisyah seorang sahaja yang telah dikahwini oleh Nabi ketika dia berumur lingkungan kanak-kanak? Kalau betul Nabi Muhammad SAW seorang yang bersifat mempunyai rangsangan seks kepada kanak-kanak, kenapa hanya Sayyidatina Aisyah? Kenapa tak semua isteri-isteri Nabi pilih daripada golongan kanak-kanak? Bahkan kebanyakan isteri Nabi adalah bekas, maksudnya janda. Ramai yang dah tua pun Nabi kahwin. Jadi kalau betul Nabi tu pedofilia, kenapa tak semua isteri Nabi tu adalah kanak-kanak? Seterusnya, Rasulullah bersama dengan Sayyidatina Aisyah ketika Sayyidatina Aisyah tu berumur 11 tahun. Fikiran secara logik, kalau adakah seorang yang mempunyai yang bersikap ataupun yang dikenali sebagai pedofilia mampu bertahan selama 3 tahun untuk mengadakan hubungan intim? Kan? Kalau seorang yang bersikap pedofilia sudah tentu dia tak mampu untuk tahan nafsu, maksudnya dia kahwin tu dia terus bersama dengan isteri dia kan. Dia tak, Rasulullah bersama dengan Sayyidatina Aisyah pada umur Sayyidatina Aisyah 11 tahun. Maksudnya selepas 3 tahun perkahwinan baru baginda bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Dan seterusnya, kebanyakan hadis menggambarkan rumah tangga yang romantis, menunjukkan Aisyah bahagia dengan perkahwinan sehingga baginda wafat. Maksudnya banyak hadis yang telah pun diriwayatkan yang telah menyatakan bahawa Aisyah ni hidup bahagia dengan Rasulullah. Aisyah cakap Rasulullah ni suami yang misali, suami yang membantu isterinya, suami yang meringankan beban. Jadi sini kita nampak hadis tak ada pun tunjuk yang Sayyidatina Aisyah ni dipukul ke apa semua, tak ada. Semua hadis adalah hadis yang baik-baik yang menunjukkan hubungan keharmonian dalam rumah tangga Nabi Muhammad dan juga Sayyidatina Aisyah. Dan akhir sekali, Aisyah sendiri pernah meriwayatkan dan menggambarkan akhlak Rasulullah itu seumpama Al-Quran. Al-Quran kita
yang macam mana kita tahu Al-Quran ialah satu intipati yang sangat sempurna, wahyu yang sangat sempurna diturunkan oleh Allah. So Aisyah ni dia menggambarkan akhlak Rasulullah seumpama Al-Quran. Jadi tidak ada sesempurna akhlak orang lain sama dengan akhlak Rasulullah. Jadi di sini kita lihat kalau benda Aisyah tu ialah mangsa seorang pedofilia, takkan dia sendiri nak meriwayatkan nak bagi tahu bahawa suami dia ni akhlak dia baik. Takkanlah seorang mangsa pedofilia dia tak nak cakap suami aku ni rogol aku, suami aku ni pukul aku apa semua. So dekat sini jelas kita nampak bahawa orang tulis barat hanya menyasarkan Nabi Muhammad untuk orang Islam ni hilang kepercayaan dan keimanan dia untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nabi-nabi lain dia tak ada cakap pun macam tu, tak ada pun timbulkan isu pasal pasal gila nafsu gila wanita ke apa semua, tak ada. Kenapa hanya sasaran Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad ialah nabi yang terulung dalam semua nabi. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu yang keempat, iaitu Al-Quran adalah rekaan Nabi Muhammad SAW. Okey, pihak orientalis ni dia gemar menggunakan isu Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai bahan ejekan, cemuhan dan penghinaan terhadap Islam, kerana bagi mereka semua perkara tersebut adalah tidak logik. Ini boleh dilihat sebagai contohnya peristiwa Isra' dan Mi'raj dan sebagainya, kerana menurut pandangan mereka kesemua itu tidak boleh diterima oleh akal fikiran. Okey, seterusnya pada pandangan pihak orientalis ni, mereka berkata bahawa Al-Quran ni merupakan kutipan dan ajaran agama terdahulu, iaitu daripada Kristian dan Yahudi serta menuduh Nabi Muhammad SAW ni mengarang sendiri setelah mengumpulkan kesemua ajaran tersebut yang telah dipelajarinya. Walhal Al-Quran ni sebagaimana yang kita tahu adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya mereka juga mengatakan bahawa Al-Quran ni merupakan perkataan Nabi Muhammad sendiri dan sering diganti dan diubah sesuai dengan situasi berdakwah dan dengan keadaan persekitaran. Pendapat ni menunjukkan bahawa mereka ingin mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni suka menurut hawa nafsu sendiri dengan mengubah-ngubah ayat Al-Quran tersebut. Okey, dan yang terakhir, mereka tidak mempercayai bahawa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu melalui malaikat Jibril. Okey, bagi menolak dakwaan pihak orientalis terhadap tuduhan bahawa Al-Quran merupakan rekaan Nabi Muhammad SAW, okey, antara hujah menolak dakwaan tersebut adalah: pertama, wahyu dan ilham merupakan sesuatu yang berbeza. Kita dapat lihat bahawa ilham ni merupakan cetusan dalam diri seseorang yang diperoleh secara berusaha melalui melihat, memerhati dan memikir. Manakala wahyu pula ialah sesuatu yang datang dari luar diri seseorang secara tiba-tiba tanpa dirancang dan diberitahu terlebih dahulu. Ia diperoleh melalui talaqi, iaitu pengambilan, dan istiqbali, penerimaan. Okey, wahyu ni dapat dibuktikan dengan fakta dalam sirah Rasulullah SAW yang menunjukkan bahawa setelah baginda menerima wahyu pertama di Gua Hira, baginda pulang dalam keadaan gemetar lalu mendapatkan Khadijah dan berkata, "Selimutkan aku." Okey, dengan segera Khadijah menyelimutkan Rasulullah SAW sehingga hilang rasa takut. Jadi dapat dilihat bahawa dia bukanlah sesuatu rekaan daripada Rasulullah, dan hakikatnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, baginda juga merupakan insan yang tidak tahu membaca. Ini mengukuhkan lagi bahawa Al-Quran ni bukanlah sesuatu yang direka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, antara kesimpulan yang dapat kita buat setelah mengupas dengan lebih lanjut tentang tajuk isu An-Nubuwah dan Al-Quran ni, antara kesimpulannya adalah umat Islam mestilah lebih berhati-hati dalam memahami dan mempelajari sesuatu ilmu, terutamanya ilmu Islam, kerana telah berlaku banyak penyelewengan dan tokok tambah yang meresap ke dalam ilmu tersebut. Okey, jadi kita sebagai umat Islam ni, walaupun menuntut ilmu tu merupakan sesuatu yang mulia, namun haruslah berwaspada dalam mengamalkan dan mencari ilmu tersebut. Jadi kita haruslah membuat rujukan berdasarkan sumber yang sahih. Okey, seterusnya umat Islam perlu bijak dalam memilih guru dan bahan-bahan bacaan yang digunakan untuk menelaah dan mempelajari Islam. Okey, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 120 yang bermaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah sampai ke penghujung pembentangan kita. Jadi saya mengharapkan agar semua hadirin yang melihat video ini, yang melihat pembentangan ini, dapat hayati betul-betul setiap isi kandungan dalam pembentangan kali ini, kerana ini melibatkan maruah Islam, melibatkan maruah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tegakkan yang benar. Kita harus sebarkan kebenaran kepada insan di luar sana yang masih belum mengetahui tentangnya. Baiklah, di sini saya nyatakan rujukan-rujukan yang telah kami gunakan sepanjang kami membuat pembentangan ini, dan juga sepanjang kami melakukan research untuk menyiapkan pembentangan tentang topik ini. Inilah rujukan yang kami rujuk. Jadi insya-Allah sekarat itu sahaja. Khairum minallah wa syarrun minassi. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu datang daripada diri kami berempat. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.